Okey, boleh cikgu rasa dah pukul 4.31. Ada lagi dua orang tu tak masuk. Si Nadir dengan Suhailah ni daripada Perimbun Selangor dan juga Aiman daripada Bantura Rompin. Tak apalah kalau dia orang, tapi cikgu dah bagi link lah, insyaAllah kalau sempat dia orang masuk. Okey, jadi kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita berjumpa lah untuk kali pertama untuk tingkatan 5, yang mana kelas tuition cikgu Yes tingkatan 5 2022. Inilah permulaannya untuk kita go through tajuk yang ada dalam subjek fizik tingkatan 5 ini. Ada 7 topik 7 topik, tapi sebelum kita bincang berkenaan dengan tersebut, kita mulakanlah kelas kita dengan bacaan umul kitab. Bagi yang muslim, bagi yang bukan muslim boleh bertafakur cara masing-masing, insya-Allah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan go through apa yang kita akan belajar. Kamu dah pun seminggu belajar di sekolah, jadi sebelum tu cikgu nak memperkenalkan diri cikgu dululah. Nama cikgu Muhammad Ilyas bin Saad. Umur 42 tahun, asal daripada Langkawi, Kedah. Sekarang mengajar di SMK Pandan, Kuantan, Pahang. Jadi kepada yang pelajar yang datang daripada mana-mana lah, daripada SMK Pengalan Hulu, dan yang tadi tu sepatutnya adalah daripada SMK Bantura dan juga SMK Perimbun Selangor. Tak dapat join kita lagi hari ni, tak apa, insyaAllah. Dan juga pelajar-pelajar SMK Pandan ada kat sini. Terima kasih banyak join, insyaAllah. Sepanjang Teta 5 ni kamu akan jumpa 7 bab. Yang tu kamu dah, cikgu rasa cikgu kamu kat sekolah dah terangkan. Kita di sini masa kita tak banyak, jadi 1 jam ni kita rasa sempat 1.1 je. Okay, jadi kita akan go through terus lah kepada bab 1 ini, iaitu dia kesinambungan daripada tingkatan 4. Okay, Cikgu harap kamu semua bersedia dan nampak apa yang ada kat skrin cikgu ni. Kamu boleh nampak ke? Daya dan gerakan 2? Boleh. Okay, cantik. So get ready ni, cikgu akan selalu tanya, selalu nak dengar respon kamu supaya cikgu tak bercakap sorang-sorang. Itu dia point dia tu. Risau juga cikgu bercakap sorang-sorang kan, seronok sorang-sorang. Okay, thank you. So mari kita tengok daya dan gerakan ini. Forces and motion, memanglah kita dah belajar dalam bab tingkatan 4, bab 2 kita dah belajar tingkatan 4. Jadi yang ni bab 1 tingkatan 5, daya dan gerakan, sambungan daripada yang tu lah. Kita dah belajar berkenaan dengan sebelum ni F sama dengan MA. Ini semua kita tahu dah. Daya sama dengan jisim didarabkan dengan apa pecutan kan. Walaupun itu bukan definisi daya lah. Okey, yang ni kita nak tengok apa itu daya paduan. Okey, yang pertama kamu kena tahu dulu daya paduan ni apa. Kita boleh sebut dia dengan dua cara lah, ataupun dua nama lain. Yang pertama kita boleh sebut sebagai daya bersih. Daya bersih. Atau yang kedua kita boleh sebut sebagai jumlah daya. Itulah daya paduan. Okay, cikgu rasa kamu dah pun bincang di sekolah benda ni. Kita akan go through tengok apa yang dimasukkan dengan daya paduan dan kamu kena tahu dia punya definisi dia. Okay, mari kita tengok definisi. Kat sini dia ada bagi definisi. Yang mana daya paduan itu ialah kecil sangat ke? Sekejap, cikgu besarkan sikit. Tu besar sikit tak? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh? Alright, good. So, daya paduan ni dia apa? Dia adalah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor. 2 atau lebih daya. Maksudnya ada beberapa daya yang bertindak ke atas satu objek ataupun satu jasad. Lepas tu kita combinekan semua. Ambil kira kiri, kanan, atas, bawah semua. Dia akan tinggal hanya satu daya. Daya itu yang kita namakan sebagai daya tunggal, yang kita namakan sebagai daya paduan. Ataupun daya bersih. Ataupun jumlah daya. Maksudnya dia sebab tu dia sebut vektor. Bila sebut vektor, dia kena ambil kira arah. Ini bila sebut vektor ni, kita kena mengambil kira arah. Sebab tu daya ni dia boleh bernilai negatif kalau ke kiri. Jadi kat sini kita ambil ketetapan lah. Kalau ke kanan dia adalah positif, ke kiri adalah negatif. Sampai setakat tu boleh tak? Boleh kan? Boleh, cikgu. Okey, cantik. So, yang ni yang kamu dah biasa tengok. Jadi, kita nak pergi kepada beberapa situasi yang dia bagi ni. Walaupun cikgu boleh buat conclusion kat sebelah sini nanti. Kita boleh buat conclusion sebagai ada yang satu paksi. Yang ni ada 2 paksi. Yang 2 paksi ni kita nak bagi pula. Satu sudut tegak. Satu lagi ialah sudut tak tegak lah. Bukan berserenjang. Bukan sudut tegak. Bukan sudut tegak. Okey. Ini untuk daya paduan yang mana cikgu akan tunjukkan. Satu paksi tu apa, 2 paksi tu apa. Lepas tu macam mana pula
kita nak selesaikan untuk yang dua paksi ni menggunakan segitiga daya lah ataupun segi empat selari. Okey, kita tengok dulu yang ni. Yang pertama, situasi pertama dia bagi, dia kata keadaan pegun. Keadaan pegun ni apa maksud? Dia tidak ada hal laju. V dia sama kosong. Bila V sama dengan kosong, A dia juga sama dengan kosong. Ingatlah pecutan kan? Formula bagi pecutan, A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Apa itu pecutan? Pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Kan hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa, itulah pecutan. Tapi kalau dia tak bergerak, V kosong, hal laju awal kosong, hal laju akhir pun kosong. Benda duduk diam je. Maka A dia juga akan jadi kosong. Ini satu keadaan. Yang mana, macam mana dia boleh pegun bila mana daya yang ke kanan dengan daya ke kiri ni, nilai dia sama. Contoh, mamat B ni tarik 100 Newton. Mamat A pun 100 Newton. Jadi kalau kita kata ke kanan itu positif, jumlah daya dia ialah F1 campurkan dengan F2. Maka 100 campurkan dengan F2 tu ke kiri kan, negatif 100. Maka kita akan dapat kosong. Sebab tu pada waktu pegun ini, daya paduan dia juga adalah kosong. Kena ingat itulah. Bila daya paduan kosong datang daripada mana? Dia datang daripada formula yang asal itu. Dia sama dengan F sama dengan MA. Dah kita tahu tadi dia pegun, maka A dia ni bernilai kosong. Kan? Maka F sama kosong. Kalau kita buat calculation pun kita tahu bahawa keadaan pegun itu daya kiri dan kanan. Kalau ada adalah atas dengan bawah. Sama. Dua-dua sama. Kiri sama dengan kanan. Atas sama dengan bawah. Pada waktu itu benda tu dalam keadaan pegun. Atau satu lagi keadaan. Jadi ada satu lagi keadaan. Nanti juga akan sebut sebab kita akan bincangkan dalam tajuk daya dalam keseimbangan. Waktu bila lagi pecutan dia akan jadi kosong. Okey, ini keadaan yang pertama. Dia bagi. Kita tengok keadaan yang kedua pula ataupun situasi yang kedua, bergerak ke kanan. Macam mana boleh bergerak ke kanan? Sudah pastilah yang biru ni yang biru menarik dia lebih kuat daripada yang A. Contohlah ini 200 Newton ke sini 100 Newton. Pada waktu ni ada tak daya yang lebih? Ada. Lebih ke mana? Kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Yes, very good. Bila ada lebih daya ke kanan itu, kita namakan dia ada daya paduan. Bila ada daya paduan, pecutan dia tak akan sama dengan kosong. Ingatlah, bila ada daya paduan, pecutan dia tidak akan sama dengan kosong. Bermaksud dia akan mengalami pecutan. Bila ada je daya bersih, benda ni akan memecut ke kanan mengikut arah daya bersih tadi. Sekarang ni daya bersih, katakanlah kita kata F1 campur dengan F2. F1 ni ke kanan lah. 200 Newton campurkan dengan negatif 100. Maka kita akan dapat 100 Newton. 1 Newton ke mana ni? Ke kanan. Sebab tu ada tanda positif. Kita tak letaklah tanda positif ni. Bila daya bersih ni ada ke kanan, maka kita boleh kira pecutan dia. Sebab kita masuk je, kalau kita jisim, kita masuk je dalam formula F sama dengan MA. Biasanya jisim ni dia akan bagilah. Kalau tak ada jisim, kita tak boleh kira. Kan? So baru kita akan dapat. Sebab F ni kita dah ada, A ni kita nak cari, M ni dia kena bagilah. Baru kita boleh dapat pecutan benda tersebut. Itu bab yang ke depan lagi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga pula, bergerak ke sana pula. Mamat merah ni pula lebih kuat daripada mamat biru. Kan? Biasanya kalau kita lukis anak panah, mewakili daya ni, kalau daya tu lebih tinggi, kita akan lukis dia lebih panjang. Sebab dia vektor, dia kena skala sebenarnya. Nanti kita akan tengok. Lebih panjang mewakili daya yang lebih besar. Kalau anak panah dia pendek, maksud dia daya dia rendah. Okey, boleh faham kan? Okey, dalam keadaan sekarang ni, katakanlah mamat ni tarik 300 Newton, merah, biru ni hanyalah 100 Newton. Maka kita akan tahu F sama dengan F1 campur dengan F2. Ini bukan F1, F total. So F1 kita adalah terbalik. 100. F1 ke kanan. Tak kisahlah sebenarnya kalau kamu letak F1 mana-mana pun tak kisah. Jawapan mesti dapat sama. Ni negatif 300. Sebab dia ke kiri. F2 kan. So kita akan dapat negatif 200 Newton. Apa maksud negatif? Negatif ini maksud dia ke kiri. Ya, very good, very good. So pecutan dia akan ke mana? Ke mana arah pecutan dia? Kiri. Kiri juga. Very good, very good. Pecutan dia akan arah ke kiri. Tapi bukan nilai pecutan dia negatif. Negatif pecutan ada maksud lain. Negatif bermaksud nyah pecutan. Kan? Tapi kita hanya sebut pecutan dia akan ke kiri lah. Sebab dia mengikut arah daya bersih. Ataupun daya paduan. Okey, setakat tu sampai 3 situasi tu boleh ikut tak? Boleh. Cantik, cantik. Boleh. Very good, very good, very good. Okey. So yang ni kita namakan sebagai satu paksi.
Okey, yang satu paksi. Jadi kita nak simplifykan dia, nak mudahkan, mari kita tengok yang ni. Dia kata situasi satu, dua daya bertindak ke atas satu pada arah yang sama. Katakanlah kita ada satu kotak, ada dua daya tarik. Seorang tarik 10 Newton, seorang lagi tarik 30 Newton. Macam mana kita nak tambah daya? Arah sama, tambah terus. Okey, berapa total daya dia? Cikgu tulis terus lah, tak payah tulis F1, F2. Berapa F bersih dia? 40. 10. Alhamdulillah, dahsyat. Ini paling senang dalam Malaysia lah ni. Betul? Lepas tu dia kata, ataupun kita ada satu lagi objek, dua daya bergerak ke sini. Sini 60 Newton, sini 80 Newton. Okey. Berapa daya bersih dia? Berapa daya bersih dia? Negatif 140. Very good, very good. Negatif ni menunjukkan dia ke kiri. Dan unit Newton jangan dilupakan. Negatif 140 Newton. Masa kamu tambah-tambah tu tak tulis Newton tak apa. Tapi yang akhir tu mesti ada Newton unit. So, kalaulah kita ada M kat sini. Ada M sini. Mana arah pecutan dia? Sebab ada daya bersih mesti boleh mecut. Dia pecut ke mana? Kiri. Very good. Ini pecutan dia. Kalau yang ni, yang pertama tadi ni? Kanan. Kanan. Alhamdulillah. Pecutan dia akan ke kanan. So, very easy, right? Alhamdulillah. Okey. Kamu faham yang tu cantik tu. Sekarang ni mari kita tengok arah yang bertentangan pula. Satu kanan, satu kiri. Sini, ini pun insyaAllah lah kamu boleh ni. Katakanlah ini 100 Newton. Sini tarik 20 Newton je. So, mana dia akan pergi? Total dia punya net force dia ataupun resultant force. Kita juga sebut sebagai resultant force untuk daya paduan. Net force pun boleh, total force pun boleh. Okey. Mana berapa dia punya daya paduan? 80 Newton. 80. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kamu faham tu? Kalau tak faham, confirm kamu tak boleh jawab. Bila faham, kamu boleh jawab. Ke mana dia akan pergi? Arah mana? Kanan. Kanan. Alhamdulillah. Dengan mengalami? Dia akan mengalami apa? Gerakan dia, adakah pegun, halaju seragam ataupun pecutan? Pecutan. Pecutan. Yes. Ingatlah, bila ada daya bersih, maka confirm dia akan memecut. Sebab F ni kita boleh masukkan dalam, katakanlah M ni 2 kg. Maka kita boleh buat F sama dengan MA. F kita yang tadi tu 80. M kita 2, A. Maka A kita sama dengan 40 meter per second. Contoh macam itulah. Okey, boleh Yang ni matematik lah ni. Cikgu pusing-pusing sana kan. 80 sama dengan 2A. A sama dengan 80 bagi 2. Dapatlah 40 meter per second. Okey, boleh faham tak? Boleh, cikgu. Alhamdulillah. Sama juga macam ni. Katakanlah ini 60, ini 80. Lawan pula dengan dia ni 140. Contoh-contoh ni. Okey. Apa jadi kepada benda Allah ni? Apa daya bersih dia? Kosong. Kosong. Are you sure? Betul lah tu. 60 campur 80 tolak dengan 140. Maka kita akan dapat 140 tolak 140 dapat kosong. Okey. Apa keadaan pergerakan bagi objek ini? Pegun. Ya, very good. Yang pertama, dia kemungkinan besar dia adalah pegun. Dia ada satu lagi kedudukan yang dia tak tunjuk kat atas tu, tapi cikgu kena bagi tahu. Satu lagi keadaan dia adalah bergerak dengan laju seragam. Ini keadaan kedua yang cikgu sebut. Tadi cikgu sebut satu keadaan pegun, yang satu lagi, dia ada satu lagi. Satu lagi keadaan itu ialah apa? Bergerak dengan halaju seragam. Apa maksud dia? Bila bergerak dengan halaju seragam, contoh macam ni lah kita tengok formula pecutan. A sama dengan V tolak U per dengan T. Halaju seragam apa maksud? Katakanlah kamu bawa kereta, maintain. 40. Kan? Duduk line paling slow lah. 40 bawa. Minit pertama 40. Minit kedua 40. Minit ketiga 40. Minit 10 pun 40. Minit 40 pun 40. Maintain je 40. Kalau kita nak ambil pecutan di antara minit pertama dengan minit 40, contoh kan. Sepanjang-panjang tu dia, halaju dia sama. Maka kita akan ambil 40 km sejam. Tolakkan dengan halaju akhir dia 40. Halaju awal pun 40. Bahagilah dengan berapa puluh jam pun, kamu akan dapat berapa? Apa dapat? Berapa? Kosong. Nampak tak? Tiada pecutan. Waktu bila tiada pecutan, sama ada dia pegun ataupun bergerak dengan halaju seragam. Sebab tu dua keadaan ini, benda Allah ni kemungkinan dia bergerak dengan halaju seragam atau dia dalam keadaan pegun. Sebab daya kiri dan kanan sama. Yang ni kita akan apply nanti dalam daya dalam kesimbangan. Cikgu bagi contoh siap.
Ini kereta Viva cikgu. Kan. Contohlah dia ada daya enjin, force ke depan. Katakanlah 1200 Newton. Lepas tu bila dia bergerak kat jalan mesti confirm lah ada angin, kan. Lepas tu ni tayar ni duk kena jalan ni mestilah dia ada friction, FR kita tulis. Katakanlah friction dia adalah 1200. Ni friction ni campur sekali dengan angin, dengan apa tayar semua siap tayar tu kena permukaan jalan termasuk dengan rintangan angin sekali, friction dia 1200 Newton. Maka kereta cikgu ni berada dalam dua keadaan kemungkinan. Apa kemungkinan itu? Pegun, very good. Satu lagi? Laju seragam. Very good, very good. Kau faham lah tu. Bermaksud kalau cikgu buat maintain 60 saja, 60 maintain je kan, bermaksud pada waktu tu daya enjin ke depan dengan daya geseran yang bertindak ke atas kereta cikgu, keempat-empat tayar bergeser dengan jalan, angin yang datang, nilai dia sama. Kalau 10,000 ke depan, 10,000 lah ke belakang. Okey, yang tu kita panggil dia daya dalam keseimbangan. Jadi bila kamu dapat dua keadaan ini, nanti kita akan belajar ini sebenarnya daya dalam keseimbangan. Kamu rasanya mungkin dah sempat belajar kot yang ni. Siapa yang laju dia dah belajar dah tajuk ni. Okey, daya dalam keseimbangan. Forces in equilibrium. Okey, ini ada lagi topik dia nanti kita akan bincangkan. Kita masuk yang ni dulu. Sebab apa? Kita nak selesaikan yang ni kan. Yang ni dah cantik. Satu arah ni tak ada masalah. Satu paksi. Pergi kepada dua paksi. Dua paksi. Yang pertama dia bertindak secara berserenjang. Apa berserenjang? Perpendicular ataupun 90 darjah. Jadi macam mana kita nak buat? Ada dua kaedah lah. Okey, kaedah yang pertama kita gunakan kaedah kita panggil dia head to tail. Apa ni? Kepala ke ekor. Contoh, kita ada dua daya ni. Bertindak pada satu titik macam ni. Satu daya 6 Newton. Satu daya lagi 8 Newton. Okey, macam mana? Maksudnya inilah F1, inilah F2. Okey, cikgu nak head to tail ni apa maksud? Kita akan cabut dia. Cabut ni maksud dia apa? Cikgu ambil yang 6 Newton ini. Cikgu cabut. Ekor dia cikgu kena letak di kepala 8 Newton. Ini cikgu tulis. Ini kepala dia. Kepala nak panah lah. Yang ni ekor dia lah. Ekor. Okey. So sekarang ni yang 6 Newton cikgu cabut. Ekor dia cikgu letak di kepala 8 Newton. Allah sengit tak apalah Jadi cikgu letak sini. Sekarang ni yang dia akan hilang kat sini. Yang 6 Newton ni dah hilang lah. Sebab cikgu dah cabut dia, cikgu pergi letak sebelah. Boleh faham tak? Sebab yang ni kita boleh guna juga untuk yang tak serenjang nanti. Jadi di mana dia punya daya paduan? Daya paduan ialah daripada titik mula ke titik akhir. Sebab kita nak macam ni. Anak panah dia sentiasa berterusan. Macam ni pun boleh. Nampak? Ini kaedah head to tail lah ni. Cabut letak. Ini kemudian lah. Yang ni banyak daya. Kan? Yang sekarang ni kita fokus pada dua daya dulu. Yang tadi dia bertindak pada satu titik. Yang salah satu lah. Kamu nak cabut salah satu tak kisah. Tak ada masalah. Sekarang ni cikgu cabut yang 6. Nanti cikgu tunjuk yang mana kalau kita nak cabut yang 8 pula. Okey, cikgu padam yang ni. Okey, mana dia punya daya paduan? Daya paduan ialah daripada titik mula ke titik akhir. Ini dia. Inilah kita punya resultant force. Yang ni still 90 darjah. Yang ni 6 Newton. Okey, boleh Dia banyak kaedah. Yang ni pun boleh. 8 dengan 6. Kalau sini 8, sini 6. Apa benda yang kita boleh gunakan untuk dapatkan nilai F ni? Ingat lagi tak? Okay, kita akan guna apa ni? Theorem Theorem Pythagoras. Yes, very good. Matematik kamu bagus ni. Maksudnya kita akan dapat C square sama dengan A square campur dengan B square. So, nak dapatkan C, kita akan dapat square root of A square campur dengan B square. Ini yang kita akan gunakan. Jadi kat sini, di sini sebenarnya ada theta, ada sudut dia, kita kena kira juga. Maka dekat sini kita boleh gunakan F ini sama dengan 8 kuasa 2 campurkan dengan 6 kuasa 2. Punca kuasa 2 kan, kita akan dapat 10 Newton. Okey, tekan kalkulator lah. Kamu tekan kalkulator sebab kamu dah belajar. Cikgu laju sikit ni. Okey, sekarang ni kita dapat F ini sebenarnya adalah 10 Newton. Apa dia ni? Daya paduan. Okey, sampai situ boleh ikut ke? Boleh. Boleh cikgu. Okey, macam mana pula kalau kita cabut yang 8? Okey, kita tadi kita ada kan? Ini 6 Newton, ini 8 Newton. Kita cabut yang 8. Ekor yang 8 kena berada di kepala yang 6. Apa jadi? Kita cabut ni yang 8 ni. Dia kena duduk kat sini ya. Hilanglah dia. Hilang kat sini. Dia pergi duduk sana. Okey, dia hilang. Sini 6 Newton, sini 8 Newton. Mana dia punya daya paduan?
Daripada mula ke akhir. Titik mula kat sini, titik akhir kat sini. Kalau cikgu letak point A, B, C, dia adalah AC lah. Kan? So kita tarik ke sini. So berapa F ini sama macam tadi. F ni ialah 802 campur 602. Kamu akan dapat 10 juga. Jadi tak ada masalah. Kamu nak cabut yang 8 ataupun nak cabut yang 6. Tak ada masalah. Yang penting kamu nampak anak panah dia berterusan. Berterusan. Contoh macam itulah. Okey, boleh faham ya? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita nak kira sudut pula. Sudah dah. Macam nak kira sudut. Okey, siapa tahu kita nak guna apa? Theta ni. Tangent. Very good. Tangent theta. Kita dah ada ni. Tangent ialah tentang persebelahan. Kamu belajar apa? Socah toa. Opposite adjacent. Kan? Opposite adjacent. Maksud dia tangent theta sama dengan 6/8. So, kalau theta saja kita akan dapat tangent inverse. Shift tangent lah. Tekan kalkulator shift tangent. 6 bagi 8 0 point berapa ni? Cuba tekan. 0.75. 0.75. So berapa? Tekan shift tangent. Dapat apa? 0.75 tu. 36.87. 36.67 87. Oh, 87. Alright. Sudut dia punya unit dia adalah degree. Okey, kalau sama ada kamu ambil 2 titik perpuluhan ataupun 1 pun cantik lah, 36.9. Tapi kalau ambil 2 lagi cantik. Sebab calculation ni biasanya kita ambil 2 titik lah. Okey, kalau bacaan Cikgu. alat itu ya. Macam mana nak tahu macam 6/8 ke ataupun 8/6? Very good question. Okey, macam mana kita nak tahu 8/6 ataupun 6/8? Tadi kita ada segitiga macam ni. Sekarang ni theta kita ada kat sini. Kan? Kita ada sini 10, sini 6, sini 8. Kebetulan kita punya rajah macam tu kan? 6, 8. Maka tangent, kamu dah belajar itu, kita ada tangent, kita ada sin, kita ada cos. Sebenarnya kalau kamu ada ketiga-tiga nilai, kamu boleh pakai je mana-mana. Okey, kalau tak percaya cuba cuba. Ketiga-tiga ni menghasilkan sudut yang sama. Subhanallah. Okey, kalau kita guna tangent. Tangent ialah setentang, cikgu belajar dulu setentang persebelahan. Maksudnya 6 bahagi 8. Kalau belajar yang diorang selalu buat tu toa, soh, ni cah. Macam ni lah. Kalau C ni cos lah, ini dalam bahasa Inggeris. Tangent opposite divide by adjacent. Adjacent tu yang sebelah dia. Sin adalah opposite hypotenuse. Hypotenuse ialah yang paling panjang. Okey, yang ni pula cos adjacent hypotenuse. Kalau kamu cuba kita guna cos. Cos theta. Cos ialah adjacent. 8 per dengan hypotenuse. Hypotenuse 10. Cuba kamu tekan. Theta sama dengan cos inverse. 8/10 ialah 0.8 lah. Cuba tekan 0.8. Mesti dapat 36.9 juga. Betul tak? Betul. Cuba guna sin pula. Sin theta. Sin theta ialah apa? Okey, cikgu tanya. Siapa yang tanya tadi tu? Saya. Okey, saya. Saya tu tak. Okey, saya. Cuba saya bagi tahu cikgu. Sin theta tu yang mana? Apa bahagi apa? Tentang bahagi hypotenuse. Alright. So, berapa nilai dia? Tentang berapa? 6 kan? Hypotenuse 10 kan? Okay, so theta ialah sin inverse 0.6. Tekan kalkulator 36.9 juga. Betul? 36.9. So maksudnya kita boleh guna mana-mana. Yang biasa kita ada, kita tak ada yang ni. Kita hanya ada 2 je ni. Kan? That's why kita guna tangent. Tapi sebenarnya kamu nak guna mana-mana pun boleh. Sebab apa dia, kalau dah ada 3 nilai, semua boleh pakai. Saya suka sin. Guna sin. Yang penting betul lah kena dia punya susunan. Boleh ya? Boleh. Alhamdulillah, very good, very good. Okey, sekarang ni yang ni kamu dah tahu dia punya nilai dia 10 Newton, sudut dia pada sudut 36.9 darjah. Ini untuk dua daya yang bertindak pada sudut berserenjang ataupun 90 darjah. Yang ni kita nak tengok. Yang ni cikgu minta kamu sediakan apa jangka sudut dengan jangka lukis tu. Sekarang ni kita ada dua daya yang bertindak pada arah yang tidak berserenjang antara satu sama lain. Ini dah 2 dimensi ya. Yang daya tadi tu, yang 90 darjah 2 dimensi dah tu. Paksi X, paksi Y 2 dimensi. Yang ni pun paksi X, bukan paksi L lah. Dia macam ada 2 juga, bukan satu paksi, 2 paksi. So yang ni kita ada 2 daya. 2 daya. Kita ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, dia panggil dia, kita ambil yang ni dulu yang senang. Segi 4 selari. Yang tadi kamu nak pakai segi 4 selari pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Apa yang kita katakan, sini katakan dah alfa, sini lah F1, sini lah F2. Kamu ambil, biasanya kamu kena guna pembaris lah
Pembaris. Memang kena guna pembaris, mana boleh guna freehand je cikgu. Okey, yang pertama kita buatkan satu garisan selari daripada F2 ni di atas. Macam ni. Apa sengit ni? Kamu akan buat satu garisan selari, nak mudah lagi macam ni. Kamu ambil jangka apa yang ada tajam-tajam tu? Jangka apa tu? Aduh, jangka lukis. Ambil jangka lukis, kau tikam kat sini, yang tajam dia tu kau tikam kat sini. Tikam sini. Tikam ni. Satu lagi yang pensel tu, yang pensel, lukisan cikgu ni. Tak kisahlah macam ni lah. Kan, yang pensel tu ambil kat hujung ni, ukur di hujung ni. Kamu buat je satu garisan, macam ni. Kan? Lepas tu buat yang ni, tak kisahlah sudut mana-mana pun. Ini kita nak berlatih dulu ni. Tanpa kita ikut skala apa semua. Kamu buat satu garisan, tak kisah berapa cm. Lepas tu ambil jangka lukis, tikam kat A, cikgu bagi point lah, A, B, C. Tikam dekat A, yang pensel tikam dekat B. Dah buat belum? Dah. Okey, sekarang ni yang tajam itu, yang kamu tikam, cikgu guna istilah tikam boleh ataupun cucuk lah, cucuk dekat A tu. Kamu angkat dia, cucuk dekat C. Cucuk dekat C, lepas tu kamu buat garisan di sini. Macam tu. Jangan ubah dia punya, sebab kita ambil itu sebenarnya adalah ukuran bagi AB tu, panjang dia. Jadi kamu jangan ubah lah, masa angkat tu jangan ubah, biar dia kekal macam tu. Kamu akan buat line macam ni, zap macam tu. Dia cikgu. Okey, tak apa, pelan-pelan. Okey, pelan-pelan cuba buat, cuba. Dapat kan macam separuh bulatan, maksudnya ni macam pusat bulatan lah ni. Yang ni kamu buat dia punya line tu, so macam tu. Boleh? Boleh. Okey, sekarang ni kamu ambil yang tajam tu, tikam dekat A. Dia punya yang pensel dekat C pula. Macam tu, dekat C. Sebenarnya kita ukur panjang C lah ni. Kita ukur guna jangka sudut tu. Jangka sudut lagi, jangka lukis. Jangka lukis. Okay, apa step seterusnya? Kamu dah dapat dia punya panjang AC. Kamu ambil yang tikam tu, yang tajam tu, pergi cucuk dekat B. Kamu dengan ni tadi tu, sap macam tu. Apa kamu garis lah, garis. Dia akan dapat satu persilangan. Dapat tak? Dapat. Okey, macam mana? Macam tu. Tak apa comel. Silap. Sekejap. Cikgu sebab tak buat guna benda tu, macam mana cikgu nak buat? Pen cikgu kan macam ni kan. Lebih kurang macam tu lah. Macam tu. Dapat macam tu kan? Okey, sekarang ni dia dapat satu titik persilangan. Maka kamu boleh sambungkan titik tu. Cikgu sambung daripada C ni. Katakan ni D lah. Persilangan tu dekat sini D. Kamu pun sambung, tarik. Tarik D. Lepas tu daripada B ke D. So, tarik. Okey, sekarang ni. Yang ni katakan dia F1. Inilah F2. Sebenarnya di sini adalah F1. Di atas ni juga adalah F2. Begitu. Boleh faham tak? Dia dah jadi apa ni? Dia dah jadi 1/4 selari. Katakanlah yang ni kita letak 2 anak panah. Yang ni 1 anak panah. Okey, soalan dia. Di manakah dia punya daya paduan? Daya paduan. Dari mana ke mana? A ke D. A ke D. Very good. Very good. Alhamdulillah. So, A ke D. Sap. Allah sengit. Ada salah. Maka inilah kita punya resultant force. Bermaksud kalau kita ada dua benda yang menarik, tarik ke A daripada titik A, kita tarik ke arah B, seorang lagi tarik ke arah C, maka dia akan bergerak ke arah mana? Dia akan bergerak ke arah AD sebenarnya. Okey, itu kaedah dia. Kaedah. Kita belum guna skala lagi ni. Kita baru nak tahu macam mana kita nak lukis. Boleh tak boleh? Ini nama dia kaedah segi 4 selari. Satu lagi kaedah ialah, ni dia sebut apa tu? Segitiga daya. Segitiga daya adalah kaedah cabut-cabut yang cikgu sebut tadi, head to tail ataupun kepala ke ekor. Macam mana? Kita ada dua daya. Satu macam ni. Yang tadilah F1 tu AC. Satu lagi macam ni. AB. Apa yang kita buat? Okey, cuba kamu beritahu kalau kamu ingat lagi kaedah cabut-cabut tu. A, C, B. Macam mana kita nak buat? Kamu nak cabut yang mana dulu? AC. AC. Okey, kita cabut AC, pergi letak kat mana? Ekor dia letak kat mana? Tarik kat B. Yes, very good. Ekor C di kepala B. Jadi macam ni lah. Macam tu. Betul? Hilanglah yang ni. Hilang. Okey. So, dia punya ini dah jadi C kat sini. Mana dia punya daya paduan? AC. Alhamdulillah. Dahsyat. Bermaksud kau faham lah tu. Kalau kau tak faham, kau tak boleh jawab. Okey, dia punya daya paduan kita dah sebut tadi, dia boleh titik mula ke titik akhir. Kita pun tarik, gariskan dia. Okey, so kamu akan sambungkan ke C. Inilah kita punya daya paduan. Sekarang ni daya paduan ni kita kena kira nilai. Kalau kita ada AB, BC, kita kena kira nilai daya dia dan juga sudut ni. Dia ada kaedah dia lah. Okey, so kalau kamu nak kira, kamu boleh gunakan formula. Dan tu kemudian lagi lah.
Jadi yang ni kaedah dia kita nama sebagai kaedah segi tiga daya. Alright, boleh Yang tadi segi empat selari. Sebenarnya sama Kalau kita buat macam ni, dapat segi empat selari. Sama, semua sama. Sama, benda yang sama. Sama ada kita cabut AB ataupun cabut AC, sama juga. Kalau kita cabut AB, dia jadi macam ni. Yang AB di bawah kita cabut, dia pergi sini. Mana ada yang paduan? Sini ke sini juga. Memang akan dapat arah yang sama juga ni. Boleh faham Boleh faham Boleh. Okay, very good. So kita kalau dah faham yang tu, cikgu nak minta kamu lukis secara berskala ni. Tapi macam masa kita dah tinggal 23 minit, takut tak sempat kita nak cerita pasal lift apa semua tu. Kalau macam tu kita tapi kena buatlah satu soalan yang berskala punya berskala. Mari kita tengok. Cikgu nak kamu buat soalan ini. Bolehlah soalan ni. Okey, soalan nombor 5 ni. Okey, dua daya bertindak pada suatu kotak kayu seperti dalam rajah di bawah. Kira daya paduan menggunakan kaedah segi empat selari. Bila disebut segi empat selari ni, kita kena gunakan kaedah skala, iaitu kita lukis dan juga dengan menggunakan skala yang ni, yang tepat. Yang pertama, kita tengok 6 Newton, 12 Newton. Kita kena set skala dulu. Skala kita apa? 1 cm. Okey, berapa Newton yang sesuai? 2 Newton. Very good. 1 cm, 2 Newton. Cantik. Sekarang ni kalau yang 12 Newton tu berapa cm kamu kena buat? Nak tahu berapa cm? 12 ni bahagi dengan 2 Newton. 6. Okey, kamu akan dapat sini 6 cm. 1, 2. Kena ukur betul-betul ni. 3, 4, 5, 6. Oh, cikgu lukis tu lebih. Okey, kamu kena buat betul-betul guna pembaris, ukur betul-betul 6 cm. Okey. Sekarang ni kita nak buat yang satu lagi yang 6 Newton tapi pada sudut 60 darjah. Macam mana nak buat 60 darjah? Ada dua cara. Yang pertama, kamu guna jangka lukis. Jangka lukis tikam kat sini. Cikgu letaklah point A dengan B senang. Kamu tikam dekat A, lepas tu ambil lah mana-mana satu bukaan. Kamu buka dia punya pensel tu, kamu buat macam ni. Buat macam tu. Okey. Dapat tak? Sebab 60 darjah ni kita boleh lukis guna jangka sudut. Jangka sudut lagi, jangka lukis. Kalau sudut yang pelik-pelik tu kita tak boleh lukis lah. Yang kita boleh lukis 30, 60, 45, 15, 90. Itu yang kita boleh lukis lah. Termasuklah 120, 180 boleh juga. Dia ada beberapa sudut yang boleh guna jangka lukis. Okey, dah buat yang macam ni. Lepas tu ambil yang tajam tu, tikam dekat sini. Ni dekat persilangan yang kamu ambil ni. Persilangan ni. Kamu dengan bukaan yang sama. Jangan ubah. Lepas tu buat macam ni. Macam tu. Yang ni agak teknikal sikit. Boleh. Okey, cantik. Kamu dah belajar dalam matematik ni, kan? Okey, seterusnya 6 cm. 6 cm dah. 6 Newton ni berapa cm? 3. 3 saja, alhamdulillah. Jadi kamu pun ambil, ini kan garisan 60 darjah. Ni dah 60 darjah dah ni. Cantik dah ni 60 darjah. Ni 60 darjah. Kamu pun buatlah 3 cm. 1, 2, 3. Allah, ngam-ngam pula duduk atas tu. Kan? Boleh tak cikgu padam yang garisan ni? Garisan construction line ni. Cikgu padam lah, kamu dah faham kan macam mana dapat kan? Okey, cikgu padam. Okey, sekarang ni kita dah dapat dua yang ni. Kaedah mana yang kita nak pakai? Kamu boleh guna kaedah segi empat selari ataupun segi tiga daya. Okey, kita guna yang segi empat selari dulu. Kamu ambil yang tadi, tikam dekat A, yang ni C lah. Tikam dekat A, tikam dekat B. Lepas tu, yang tajam tu pergi tikam dekat C, kamu pun buat sak macam ni. Maksudnya kita dah ambil jarak AB tu, kita transfer ke CD. Katakan sini D lah. CD. Okey, dah dapat belum? Dah. Okey, sekarang ni tikam dekat A dengan C pula. Maksudnya kita nak ambil jarak AC. Lepas tu ubah yang tajam tu tikam dekat B. Lepas tu kau pun sap kat sini lagi satu. Dah kita dapat persilangan dia. Kita pun tarik sap pergi sini. Sap pergi sini. Kan? Dah dapat yang selari dah ni. Tak apalah, lukisan cikgu sengit kamu lukisan kamu guna baris mesti betul. Okey, dah dapat kan? Sekarang ni mana dia punya daya paduan dia? F dia? A, B, C, D? AD. Alhamdulillah, AD kan? Kamu ambil pembaris, kau tarik daripada A pergi ke D. Sini. Lepas tu macam mana kita nak tahu berapa nilai dia? Maka F ini kamu ukur dengan pembaris berapa cm kamu dapat? 8 cm. 8.80. Dahsyat. Okey, 80 cm. Very good. Sekarang ni nilai dia, daya kita bukan dalam cm, daya kita dalam Newton kan. Jadi kita nak kira daya paduan tu, maka 8 cm ini kita kena darabkan dengan skala kita. Skala kita kata 1 cm 2 Newton. Bagi kita, maka kita akan darab
2 Newton per dengan 1 cm. Betul tak? Kan 2 Newton per 1 cm ni dia sebenarnya adalah 1. Kenapa cikgu kata 1? Contohlah kan. A sama dengan A. Betul lah. Jadi kalau A bahagi dengan A, kita akan dapat 1. Sama juga kalau 1 cm adalah sama dengan 2 Newton. Jadi 2 Newton bahagi dengan 1 cm, kita dapat 1. 8 cm darab dengan 1, dia tak mengubah pun nilai yang depan ni sebenarnya. Cuma yang berubah ialah apa? Unit dia nanti. Sebab apa? Kat sini, sentimeter dengan sentimeter kita boleh potong. Sebenarnya kaedah ni, ialah kaedah untuk menukar unit. Menukar unit. So yang tinggal apa? 8 darab dengan 2 kan? 2 Newton. Unit akhir dia akan dapat Newton. Maka kamu akan dapat 16.0 Newton. Inilah dia punya daya paduan. Betul tak betul? Betul. Alhamdulillah, very good, very good. Kalau kamu boleh faham, sama juga kaedah kalau kamu nak guna kaedah segitiga daya, cabut je yang 6 ni, bagi letak kat ujung ni. Lepas tu tariklah dia, tarik sini. Ukur panjang dia. Okey, sekarang ni macam mana kamu nak ukur sudut? Dia ada sudut ni. Berapa alfa ni? Yang ni ambil jangka sudut, ukur. Ambil jangka sudut. Sebab kalau kamu nak guna formula, boleh guna formula, guna kaedah trigonometri. So, dia akan dapat A per dengan sin A, B per dengan sin B, C per dengan sin C. Macam ni. Ini formula dia. Kamu boleh gunakan formula ni kalau untuk cari sudut ni. So, tapi kita kena ada nilai lah sebab kita dah ada nilai. Sini ada 6, sini ialah berapa tadi? 12. Sini ialah 16 kan? Kita dah ada yang tu. Sekarang ni kalau kita nak guna yang apa alpha ni, kita bolehlah gunakan 6 ni per dengan ni. Okay? Tapi yang ni biasanya dia kena bagi sudut yang lain lah. Yang ni dia kena ada sudut ni. Sini 60, lepas dia sini 120. Ada sudut kamu boleh dapat insyaAllah. Okey, boleh Yang ni tak masuk lagi dalam silibus kita untuk yang depan ni. Ini yang yang belakang-belakang punya topik. Tak ada masalah. Okey, balik pada yang tadi. Cikgu Hak, kamu dah dapat ke salin formula ni? Dah, cikgu. Okey, good. Okey, kita terus pergi kepada yang ni sebab ada calculation. Yang ni, okey. Objek keadaan pegun cikgu dah terangkan tadi. Sekiranya kita nak melukis, kita ada sebenarnya untuk melukis gambar raja jasad bebas. Okey, jadi gambar raja jasad bebas ini ataupun free body diagram, bahasa Inggeris dia sebut free body diagram, ialah gambar raja menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas satu objek atau objek itu saja. Contoh, kita duduk diam-diam. Kamu duduk diam-diam atas kerusi, sebenarnya ada daya ni kamu duduk atas kerusi. Kan? Mangai huduhnya. Kaki panjang di tangan. Okey, jadi bila kamu duduk sini, sebenarnya ke bawah ni kamu ada berat dia dan juga di atas ni ada satu daya kita namakan sebagai daya tindak balas normal atau normal reaction force. Okey, pada waktu ini kalau kita duduk dalam keadaan pegun, W dengan R adalah sama. Maka kalau kita kata W tolakkan dengan R sama dengan kosong. Sebab apa? F kita sama dengan kosong. Apa itu F? F ni ialah jumlah daya. Jumlah daya kita ialah W dengan R lah. W tolak R sama dengan kosong, W sama dengan R. Okey, yang ni Jadi sekarang ni kita nak lukis je dulu. Tengok kalau yang dia berada pada kecurunan ini, di atas cerun. Yang ni pun kita akan tengok nanti dalam tajuk keseimbangan daya tu. Untuk kita buat calculation. Sekarang ni kita hanya nak lukis dulu. Untuk normal reaction force ni, dia sentiasa 90 darjah dengan cerun ataupun dengan permukaan. Tapi berat, dia 90 darjah dengan bumi. Kejap kita lukis ke tempat lain. Okay, contohlah kita ada satu objek di atas landasan macam ni. Objek tu duduk macam ni. Okey, kalau kita katakan daya bertindak ke atas titik tengah ni, maka dia punya normal reaction force dia akan pergi ke atas ni, 90 darjah dengan permukaan. Tapi berat dia adalah 90 darjah dengan permukaan bumi. Ini W. Okey, dia tak sama. Kalau dia macam tadi, kotak macam ni, tak apalah, R ke atas, W ke bawah. Ini tak ada masalah. Cikgu lag. Sangkut? Sangkut ke? Ini cikgu dah pakai wifi dah ni. Cubaan suara 1, 2 dan 3 mic test. Boleh dengar ke? Dengar. Oh, boleh? Alright. Boleh sambung? Boleh cikgu. Okey. So, kalau contoh macam ni kalaulah ada daya bertindak ke sana, daya tarik. Dia menyebabkan dia tak jatuh. Dia duduk pegun je. Kat sini akan ada satu daya lagi, FR. Yang ni kita akan tengok, memang tak sempat lah leraian daya, kita ada 10 minit tak sempat. Sepatutnya kita akan leraikan nanti, kalau kamu dah belajar di sekolah, kita boleh leraikan W ni kepada W
Y dan juga kita boleh leraikan sini kepada WX. Ini kemudian kita tengok kemudian. Yang penting kamu tahu dulu apa daya bertindak ke atas objek kalau duduk dalam keadaan macam ni. Okey, kalau dia dalam keadaan roket ni pula bergerak ke atas, maka dia akan ada daya tujah ke atas, upward thrust. Ini T dia. Tapi dalam masa sama dia akan ada daya momentum ke belakang berserta dengan rintangan udara. Ini ke bawah. Di samping berat dia lah. Maksudnya W campurkan dengan friction. Ini. W campur dengan friction. Daya ke atas ni. Kalau dia memecut ke atas, bermaksud pada waktu itu T lebih besar daripada W campur dengan FR ni. Kan? Ataupun T tolak W tolak FR lah. Sekejap je pada tulisan. Kamu tak faham ni. Sebab kita nak kira pasal ni aja. Kalau dia memecut ke atas, maka pada waktu itu T ditolakkan dengan W tolakkan dengan FR. Tapi nilai W dengan FR ni, dia kecil daripada nilai T. Boleh faham ke? Okey, sama dengan MA. Okey. Kalau yang ni pula, kereta ni bergerak ke depan, maka dia akan ada daya, katakan force ke depan, lepas tu dia ada geseran kat belakang FR. Kat atas ni mesti ada R dia, bawah ni mesti ada W dia, berat dia. Itu kalau ada rajah untuk dia minta kita lukis rajah bebas. Tak ada masalah, cikgu rasa senang. Okey, pergi terus kepada yang ni, beberapa keadaan yang cikgu dah sebutkan dah sebelum ni. Tapi kita kena kaji balik sebab kita nak kaitkan dengan F sama dengan MA. Kalau objek pegun, macam tadi kita sebut. Kalau pegun hanya ada dua daya bertindak. Satu R ke atas, satu berat ke bawah, W. Pada waktu ni, W sama dengan R. Kenapa? Kalau kita kira pun daya bersih dia adalah kosong. F dia sama kosong. Berat kereta sama dengan tindak balas normal. Okey, boleh faham yang tu? Boleh cikgu. Okey, good. Very good. Lepas tu kita tengok objek yang bergerak dengan hal laju seragam pula. Kalau hal laju seragam, bermaksud dia ada daya ke depan. Daya tujah kereta. Force ataupun thrust. T, tak kisahlah. Tapi dalam masa yang sama, dia bergeser dengan jalan angin yang cikgu sebut tadi, mesti ada FR ke belakang. Berat dia tidak terpecut ke atas dan tidak terpecut pula tenggelam ke bawah. Maka R dengan W dia adalah dalam keadaan sama. Okey, maka kita boleh sebut apa? R sama dengan W, F sama dengan FR. Kenapa? Dia dalam keseimbangan, kalau kita totalkan semua mesti dapat kosong. R tolak W dapat kosong, F tolak FR pun dapat kosong. Contoh, dia bergerak dengan laju seragam kan? Kalau kita kata tadi, katakanlah daya depan dia 1000 Newton. FR juga adalah jadi 1000 Newton. Sebab tu dia boleh bergerak dengan laju seragam. Sebab tidak ada daya bersih, tidak ada pecutan. Pada waktu ni, pecutan dia sama dengan kosong. Sama dengan yang ke atas, pecutan dia kosong. Okey, tapi yang seterusnya ialah apa? Objek bergerak dengan pecutan seragam. Bila pecutan ke depan, maka T ni lebih besar daripada FR. Kan? Kalau kita nak buat calculation untuk paksi X ni, T tolakkan dengan FR sama dengan MA. Sebab kita kata F sama dengan MA. F ini jumlah daya. Jumlah daya yang kita nak ambil kira ialah T dengan FR lah. Sebab paksi X. So, T kena tolak dengan FR. Sebab apa? Sebab T lebih besar daripada FR. Okey, boleh Tapi kalau dia break. Kalau dia break apa jadi? Kalau dia break, FR lebih besar daripada T. Maka kamu akan tulis F sama dengan MA. Tapi dia punya sini, FR tolak dengan T. Nampak beza dia Yang ni memecut. Yang ni nyah pecutan. Maksud dia punya geseran tu lebih besar daripada daya tujah. Sebab tu dia membreak. Pecutan dia akan jadi ke belakang. Okey, boleh faham? Boleh. Alright, good. Very good. Alhamdulillah. Sekarang ni cikgu tak sempat untuk kita kira yang ni sebab cikgu ada lift ni. Tajuk lift ni penting macam mana kamu nak kira yang pecutan buah ni, kamu boleh tengok dia punya solution dia. Contoh cikgu bagi secara ringkas dia tanya lakarkan gambar rajah jasad bebas. Kita ada buah kelapa, ini ada rintangan, bawah dia ada berat. Dan dia turun dengan pecutan. Macam itulah. Okey, so pecutan dia berapa? Kita nak tahu, dia kata daya paduan dia ke bawah. Pecutan dia kita boleh kira gunakan mg lah. F sama dengan MA ataupun G sama, kalau nak tanya berat dia, yang ini FMA dulu. F sama dengan MA, M dia 2 kg darab dengan 9 sebab dia bagi A dia 9. Maka kita akan dapat 18 Newton. Dia turun ke bawah tu dengan daya F dia 18 Newton. Kan? Lepas tu dia kata berapa berat? Berat dia W sama dengan mg. M dia 2, G dia 9.81. Kira-kira kamu akan dapat 19.62 Newton. Nampak? Sama tak berat dengan daya dia? Tak sama. Kan? Bila tak sama, menunjukkan bahawa pada waktu tu ada
kehilangan daya ataupun kehilangan ni sebenarnya dia dalam bentuk friksion lah, kena tolak. Maka kalau dia tanya berapakah daya paduan, F sama dengan W tolak R. Kenapa W tolak R? W lebih besar daripada R. R ke atas. Kan? Maka W kita adalah 19.62 tolakkan dengan 18.0. Kamu akan dapat 1.62 Newton. Ini sebenarnya adalah apa? Adalah dia punya daya, sorry. Cikgu tak tulis ni, R ni. Cikgu pusing formula kan. Cikgu bawa pusing formula ke sini, F ke sana. Daya tadi 18 kan. Cikgu pusingkan last kali kita kata R ini adalah rintangan. Sebab R itu ke atas. Okey, boleh? Jadi kita laju sebab kita terpaksa nak masuk yang lift ni. Yang lift ni, cikgu simpulkan yang bawah ni. Okey, tengok yang ni. Kita panggil dia berat ketara dalam lift. Kamu duduk dalam lift. Ni Minah ni, dia duduk seorang-seorang. Duduk diam. Waktu pegun. Bila pegun, W sama dengan R. Kan? Sebab apa? Dia datang daripada sini. F sama dengan MA. Kalau pegun, berapa pecutan dia? Kosong. Kosong. Bermaksud, kalau kita nak ambil sini, W tolak dengan R. Kan? Sebab W ke bawah, R ke atas kan? Kita tolak kan? Sama dengan kosong. Maka, W sama dengan R. R ni cikgu bawa pergi sana. Bermaksud, berat dia sama dengan daya tindak balas normal. Katakanlah berat dia 70 Newton. Contoh ni. Maka R dia juga akan dapat 70 Newton. Contoh. Okey. Kalau sekiranya dia bergerak dengan, ni dia dah bagi. Dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Halaju seragam juga, F sama dengan MA. F kita sama dengan kosong. Kita tahu dah halaju seragam. Sama macam pegun. Maka pada waktu itu, kalau dia bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah, tak kisahlah. Yang penting halaju seragam. Katakanlah kita guna W tolak R sama dengan kosong, maka W sama dengan R. Pada waktu itu, contohlah kita letaklah W ni, biasanya kita nak tulis nilai R. Nilai R tu nilai bacaan pada meter tu. R sama dengan W. W ni apa? W ni adalah mg. WmG lah berat. Katakanlah mamat ni GC dia lebih kurang cikgu 70 kg. Cuba kamu kira berapa nilai dia. 70 darab dengan 9.81. Kita nak tahu berapa nilai R tu. Bacaan dekat weighing scale tu. Lebih tak? 686.7. 686.7 unit dia Newton. Newton lah. Kan sebab daya kan. Okey. Jadi yang ni dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan halaju seragam, nilai dia 686.7. Okey, sekarang ni apa jadi kalau dia pecut ke atas? Tengok, bila pecut ke atas, dia R ni lebih besar daripada W. Sebab tu dia boleh naik ke atas. Sebab R tarik lebih kuat daripada W. Ada daya bersih. Maka kita guna formula sama. F sama dengan MA. F kita ialah R tolak W sama dengan MA. Maka R kita sama dengan MA campur dengan W. Ini formula matematik biasa kan. Cikgu bawa W pergi sana. Maka MA campur dengan W kita apa? MG. Betul? Boleh tak? Sebab M tu sama kan? Cikgu buat macam ni. M, A campur G. Sekarang ni A. Katakanlah dia pecut ke atas ni dengan 2 meter per saat. Kuasa negatif 2 kan? A dia sama dengan 2. M 70. Mamat ni kan tadi. 2 campurkan dengan G berapa? 9.81. Okay, cuba tekan kalkulator. Berapa dapat? 826.7. 826.7 Newton. Inilah bacaan dekat tu. Sebab tu bila dia pecut ke atas, kamu akan rasa badan kamu macam berat tau. Tu rasa berat. Kamu rasa berat. Sebab bila pecut ke atas, badan kita akan seolah-olah ditarik. Dia melawan dengan pecutan ke atas, kita rasa macam berat, kita ditarik. Badan kita jadi berat. Tadi, cuba tengok. Tadi keadaan pegun, mamat ni, 686 Newton je. Ataupun 687 Newton. Tapi bila dia pecut ke atas, dia dah jadi 826.7 Newton. Semakin berat. Nampak Okey, situasi yang ketiga. Dia turun ke bawah pula. Dengan katakanlah A dia 2 juga. 2 meter per second tapi turun ke bawah. Pecutan dia. Formula dia sama. F sama dengan MA. Cuma kat sini. W tolak R ke R tolak W? Turun ke bawah. Siapa lebih besar? W tolak R. Very good. Very good. W tolakkan dengan R sama dengan MA. Sekarang ni kita nak tinggal R. Kalau kita R bawa pergi sana. Lepas tu cikgu tulis balik kat sini R. Dia sama dengan W tolak MA. Ini cikgu pusing-pusing formula ni. Harap kamu boleh faham. Jadi kita akan dapat W ialah MG. MG tolakkan dengan MA. Maka kita akan dapat MG tolak A. M mamat ni 70. G 9.81 tolakkan dengan 2. Cuba kamu kira.
Berapa dia punya nilai R dia? 546.7. 546.7 Newton. Okey. Apa yang kamu boleh bandingkan bila turun pecut ke bawah dengan pecut ke atas ni? Bandingkan nilai dia. Tindak balas dia berkurang. Daya tindak balas. Sebenarnya apa tahu? Dia akan rasa ringan. Asal dia 686 kalau dalam keadaan biasa. Tadi bila pecut ke atas, dia rasa jadi 800 Newton. Rasa macam berat. Bertambah berat. Tapi bila pecut ke bawah, kita rasa macam ringan tau. Macam ringan. Nampak tak? 546. Lebih ringan daripada keadaan asal 686. Itu kalau dia pecut ke bawah dengan pecutan 2 meter per saat. Apa jadi kalau lah ada mamat mana tu datang, dia potong lift kamu. Bukan kamu lah, orang lain, mamat ni. Lift kamu potong. Bila potong, tali kat atas ni potong, dia jatuh pada pecutan graviti. A dia sama dengan 9.81. Jatuh bebas terus, katakanlah. Kita guna formula yang sama. Kat sini lah cikgu ambil. R sama dengan W tolak dengan MA. W kita MG tolakkan dengan MA. A kita ni 9.81 Maka MG tolakkan dengan A. M pula kita letak nilai lah 70. G kita 9.81. A kita pun 9.81 juga. Sebab, okey, berapa nilai dia? Kosong. Sudah dah. Kosong ni apa maksud ni kosong? Pegun. Bukan pegun. Kosong Newton. Apa cikgu tulis tu? Tak faham cikgu tulis kan? Tulisan buruk. sorry. Ada berat. Tiada berat. Dahsyat. Apa jadi kalau tak ada berat? Seolah kamu duduk di angkasa lepas. Kita panggil apa? Weightless. Weightless ni tidak ada berat. Kalau putus, kamu duduk dalam tu, putus. Kamu tiba-tiba terapung. Sebab tidak ada berat. Terapung. Bila terapung, lepas tu mengucap siap-siap lah. Kan? Mengucap siap-siap kerana apa? Jatuh ni lift. Bergerak pada hal laju pecutan graviti. Kalau jatuh, na'udzubillah, bukan kita lah yang minta orang lain lah. Ataupun tak ada orang yang jatuh macam tu lah. Meletup, bukan meletup lah. Macam kalau dalam filem jatuh meletup, mana datang meletup. Dia penyek je kan. Tapi dia akan jadi pada waktu mula dia jatuh dengan pecutan graviti, dia akan jadi weightless. Weightless ni apa? Tidak ada berat, akan terapung. Sebab tu kalau kamu nanti pergi tengok ada kapal terbang nama dia Zero G. Kapal terbang ni dia bawa penumpang, dalam dia kosong macam kapal terbang tentera tu, tak ada kursi apa semua. Dia orang duduk, dia naik, dia pacakkan dia punya kepala tu, lepas tu dia junamkan kepala ke bawah. So junam. Masa dia junam ni, kelajuan dia ataupun pecutan dia hampir dengan pecutan graviti. Pada waktu itu, orang yang ada dalam tu terus terapung. Dia orang terapung. Berapa saat lah. Takkan junam terus kan. Ada junam kejap, lepas tu dia kena betulkan balik lah kedudukan dia supaya boleh terbang kan. Pada waktu itu, dia orang akan merasai macam mana suasana berada di angkasa lepas. Terapung. Boleh faham tak? Masa kita dah habis. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Alhamdulillah, kita tak sempat masuk leraian daya, memang biasa sejam-sejam lah. Jadi secara kesimpulannya apa yang kita belajar hari ini adalah, yang pertama kita belajar apa itu daya paduan. Daya paduan ni adalah single force. Daya yang kita dah combine semua, kita dapatkan satu daya tunggal yang mana dia telah mengambil kira semua daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Kita juga boleh panggil dia sebagai daya bersih ataupun jumlah daya. Kita ada yang satu paksi dan juga dua paksi. Satu paksi, kalau sama arah kita tambah terus. Kalau sama arah juga ke kiri, kita tambah. Tapi ada negatif lah, menunjukkan dia ke kiri. Kalau arah bertentangan, kita ambil kira yang mana lebih besar, dia akan menghasilkan pecutan ke arah itu. Dia akan ada daya bersih ke arah yang daya yang lebih besar itu. Lepas tu kalau dia bersudut pula, kita guna dua kaedah. Sama ada kalau dia bersudut tegak, berserenjang, kita boleh guna teorem Pythagoras. Ataupun guna kaedah segi empat selari macam ni boleh. Ataupun guna kaedah head to tail. Cabut-cabut tu kan. Cabut daya, kepala ke ekor. Pun kita boleh gunakan kaedah. Lepas tu kita nak cari sudut, gunakan tangent. Biasanya sebab ada dua nilai, boleh guna tangent ataupun sin ataupun cos. Tak ada masalah. Pasti boleh dapat dia punya nilai dia. Sekiranya yang tidak berserenjang pula, kita boleh guna kaedah segi empat selari ataupun segitiga daya. Tapi yang ni kita boleh gunakan skala. Okey, gunakan skala. Lukis betul-betul ikut skala kita akan dapat daya paduan berserta dengan sudut dia sekali. Dan last sekali kita pergi tengok macam mana kita nak lukis jasad badan bebas. Dia ada normal reaction force dan juga kita ada berat. Biasanya ke atas objek memang ada berat. Dan juga kalau benda tu memecut ataupun kapal terbang di atas, dia akan ada daya tujah, ada daya seretan ataupun drag, dan juga ada berat, ada daya angkat. Itu kita akan tengok nanti dalam daya dalam keseimbangan. Last sekali kita belajar berkenaan dengan lift ini. Okay, yang lift ni dia ada tiga keadaan lah. Yang pertama pegun. Pegun sebenarnya dia sama dengan
kedudukan dalam keseimbangan ataupun kita panggil dia bergerak dengan halaju seragam, pecutan dia kosong, bila pecutan kosong, nilai R sama dengan W. Tidak ada perubahan, kita tak rasa apa pun. Okay, tapi bila mana dia mula mencut ke atas, nilai dia akan bertambah sebab mg campurkan ma ni. Sebab tu nilai dia jadi bertambah berat. Kita akan rasa badan kita jadi lebih berat. Dan juga kalau dia turun dengan pecutan, kita rasa badan kita jadi ringan. Sebab mg tolak ma. Dapatlah yang ni yang kita nilai tadi tu. Tapi kalau putus, jatuh pada pecutan graviti, dia akan jadi weightless ataupun hilang berat. Bahasa Melayu dia, kalau tak salah cikgu, dia sebut near berat. Lebih kurang macam ni lah, pelik sikit lah kan. Weightless tadi. Okay, jadi sampai situ dulu untuk hari ni. Mohon ampun dan maaf salah dan silap. Terlebih 7 minit. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Intan, Fatin Fatini, Tarin, Arisa Syamimi, Saidatul Atika, Natasha, Zulaika dan mungkin ada yang dah terkeluar, Kin, Tira, siapa lagi? Tarin kan? Semua cikgu dah sebut. Terima kasih banyak join kelas kita pada hari ini. Mohon ampun dan maaf salah dan silap. Natasha seorang lagi. Okay. InsyaAllah ada rezeki ada umur kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Jumpa minggu depan. Terima kasih, cikgu. Okay, sama.